Saudara-saudari, kita bersama dengan dunia antarabangsa menghadapi malapetaka yang menggemparkan, memberi kesan dari sudut kesihatan, kemanusiaan dan ekonomi. Malaysia sebagai sebuah negara juga terdedah dengan krisis ini dan harus tangani masalah kesihatan, keselamatan dari dampak COVID-19 ini, dan tentunya ada keterbatasan kerana kita juga terdedah dengan perkembangan dan kemajuan langkah-langkah yang berlaku di masyarakat antarabangsa. Dan ini juga berlarutan kerana ia juga melibatkan suatu kerajaan yang baru yang belum begitu mantap. Agensi internasional dan tempatan, pakar penyidik ekonomi mengandaikan satu unjuran pertumbuhan ekonomi tahun ini yang akan mengucup. Pengucupan ini dijangka negatif 1 hingga 4.6% bagi 2020, dan ini tentunya ada kesan kepada ekonomi dan kehidupan rakyat. Jadi rakyat di kalangan penjajah, peniaga kecil, industri kecil dan sederhana, semua akan menghadapi kesan yang besar yang saya kira dalam semua unjuran akan berlarutan untuk akhir sehingga akhir tahun dan tahun depan. Maka agak menggusarkan bila Menteri Kewangan memberi unjuran yang bertentangan dengan angka-angka ini dan memberi keadaan yang sangat lunak untuk 2021, iaitu 5.8%. Walaupun dia sandarkan kepada 1-2 kajian antarabangsa, tapi bagi saya sangat tidak menusabah kerana ia memberikan satu gambaran kita ini sudah dari tahap yang boleh membanggakan. Sebab itu pada hari ini saya ingin membawa beberapa isu berkaitan. Walaupun saya banyak bersetuju dengan beberapa langkah kerajaan, termasuk PKP melanjutkannya, asalkan ia lebih telus, rakyat tahu kedudukannya, dan kerajaan tahu tentang kesan dampak kepada rakyat yang miskin. Umpamanya, kajian INSIEF baru-baru ini menunjukkan bahawa 65% lebih, tak salah saya ya, yang 69,1% hanya punyai simpanan untuk mampu bertahan selama 1 bulan. Ya. Kemudian Jabatan Statistik menyebut di antara lain, ya, 35% 30% yang bekerja sendiri akan hilang atau berkurangan pendapatan mereka. Dan dari jumlah ini, saya nak betulkan angka Jabatan Perangkaan tadi, Department of Statistics, kajian khas dampak COVID-19 bagi pekerja yang bekerja sendiri, 53.4% akan mendapati pendapatan mereka itu berkurangan, ya. Dan 35% daripada jumlah itu akan kehilangan lebih 90% daripada pendapatan. 46.6% akan hilang pekerjaan sama sekali, maknanya menjadi penganggur. Saya sudah sebut perkara ini untuk memberi gambaran kepada kerajaan bahawa langkah-langkah yang ada sekarang ini tidak memadai, dan kita kena pasti ketelusan penyampaiannya. Dan sekarang banyak bantahan kerana saluran kepada masih ketua-ketua politik tempatan belum tentu ia dilakukan secara telus dan sampai kepada kelompok yang paling miskin dan berhak, terutama yang kelaparan dan anak-anak dan warga emas. Jadi sebab itu saya menggesa pemimpin kerajaan lebih bertanggungjawab dalam
pengumuman yang mereka melakukan, ya. Ini pendapatan dari hasil minyak akan berkurangan. Kilang-kilang dan syarikat tidak meneruskan pengeluaran atau berkeluaran secara terbatas kerana faktor keselambatan dan PKP. Dan sebab itu saya ulangi, bantuan prihatin bagi rakyat miskin, bantuan bagi IKS yang diumumkan harus dilaksanakan secara telus dan elak daripada segala kekeliruan pengumuman yang terus saban hari berlaku. Dan kita juga menggalakkan rakyat yang mana perlu beli, yang barang keperluan, pertanian yang kadang-kadang bercambah di sana sini tidak dapat dikumpul dan badan-badan agensi kerajaan tak dapat selaraskan pembeliannya, itu harus dibetulkan dan kita galakkan rakyat membeli daripada pengeluar-pengeluar tempatan. Jadi saya harap ada langkah-langkah ini diambil dan ini terkait dengan tuntutan kita untuk mengadakan sidang khas, ya, itu untuk memastikan hal-hal yang sedemikian ini dipatuhi, bukan sidang khas untuk bahas soal politik tetapi soal keselamatan, kesihatan dan kemanusiaan.